Jangan lupa isi kehadiran dekat klik. So untuk aktiviti hari ini kita akan guna feed coders So, pergi dekat my feed Uniza EduMy ni. Share to see. Okay, dah share. Right. Pergi dekat feed coders you boleh login guna email masing-masing. Okay, guna email lah, bukan guna portal punya login, guna email. And then pergi dekat under practice ni dia ada looping. Klik looping, klik dekat yang bulat join contest. Okay, soalan pertama kita tengok soalan pertama. Okay. Soalan ni sebelah kanan looping summation. So write a program to read two integer numbers. Okay, kita kena baca dua nombor. Okay, the first number is the starting number and the second number is the ending number. Maksudnya dua nombor pertama tu maksudnya bermula dan dia akan berakhir pada nombor kedua yang diisi oleh user. So, dalam kes ni kita isi dekat sini method input ni kita isi kat sini. Apa program kita kena buat ialah kena add all the integers number between the starting and ending number. Maksudnya kalau dia buat 10 hingga 17 ni kita kena tambahlah 10 campur 11 campur 12 sampai campur 17. Tapi dia kata sequence number tu mesti tambah 3, bukan 10, 11, 12 lah. Maksudnya 10, 13, tambah 3 lagi 16, tambah 3 lagi dan seterusnya lah sampai 17 ni. Dia macam ni 10, 13, 16 dan akhirnya adalah hasil campur semua nombor tersebut. Okay, sebabkan lab kita ni start tahap kuliah dulu, jadi saya tunjuk sikit apa itu looping Okay, tanpa melihat kepada soalan ni, kita tengok apa itu looping Looping ada dua cara. Yang paling basically ada 3 cara. Okay, kita akan belajar, saya akan tunjuk 2 cara saja untuk buat looping. Okay, sebelum tu saya ambil sampel dulu. Ini standard scanner. Ini standard. Ketika saya ada sini tulis nama saya. Print line soalan. Kalau saya nak print soalan tu sebanyak 10 kali, saya akan buat print line tu banyak kali lah. Jadi saya akan copy paste sampai 10 kali kan. Tekan 10 kali. Run. So kita akan dapat 10 kali lah result dia kan. Tapi kalau kita nak guna looping, dia ada dalam program ni ada dipanggil looping. Setiap kita copy paste sebanyak 10 kali, kita boleh guna looping punya instruction. So syntax pertama yang akan kita tengok adalah for, menggunakan for. For tu kita menggunakan for, jadi for dan dia macam tu. So dalam for tu kita buat macam ni. Maksudnya sistem ni di dalam for. For ni untuk looping lah. Berapa kali nak looping, itu yang dalam kurungan ni. So lepas for ni kita space and then buka kurungan, tutup kurungan. Dalam ni ada 3 benda kita kena isi untuk tahu berapa kali dia nak looping Katakan nak buat 10 kali Ni saya komen 10 kali looping. So maksudnya dalam for ni dia ada 3 benda. Satu dia punya start nombor, dia akan looping ni dia akan kira bermula daripada nombor berapa and then dia akan berakhir sampai nombor berapa. And then dia punya proses untuk increment dia. Jadi kita nak contoh dulu. So pertama kita akan buat integer I. Kita declare satu variable I. Okay, so untuk kita count I
start dengan 1. Integer I sama dengan 1. And then letak semicolon ni syntax dia. Maksudnya kita kata for ni untuk dibuat looping lah. So dalam ni yang first column ni ataupun first section ni kita akan isikan I sama dengan 1. Itu kita declare integer I sama dengan 1. I itu bermula dengan 1 dan dia berakhir dengan berapa? Ketika kita nak berakhir dengan 10 lah. So kalau nak berakhir dengan 10 kita akan buat maksudnya selagi true lah. Dia nak explain lah selagi true atau apa, kita tengok lah. If I lebih kecil daripada ataupun sama dengan 10. Saya complete dulu syntax dia supaya lebih senang kita nampak. Okay. Dia kena ada 3 benda ya. Satu dia panggil initial value, satu dia panggil condition, satu dia panggil saya tak ingat ni. Tapi ini maksudnya apa dia akan buat pada I ni. Okay. Mula-mula dia akan check for integer I sama dengan 1. I itu dia set dengan 1. Dan dia akan check adakah I itu lebih kecil ataupun sama dengan 10. So kalau tidak dia akan buat kalau ya, maksudnya kalau betul lah, maksudnya I itu lebih kecil ataupun sama dengan 10. Jadi sekarang ni kita set I sama dengan 1. So dia betul lah I itu lebih kecil daripada 10. Jadi dia akan buat gelon ni. Bila dah print, dia akan balik semula ke for ni. Dia akan check I sama dengan 1 ni adakah lebih kecil daripada sama 10. Tapi bila next round tu, maksudnya first round tadi kita set I sama dengan 1. Next round tu apa dia akan buat ialah dia akan tambah I ni dengan 1. Jadi I sekarang ni dah jadi 2. Jadi dia akan check kat sini adakah 2 tu lebih kecil daripada 10. Jika masih lebih kecil, dia akan buat lagi. Dan seterusnya dia akan tambah I itu jadi 3. Okay. Dan bila check balik, I sama dengan 3. Masih lagi lebih kecil, dia akan buat lagi. Lepas dia dah habis ni, dia akan tambah balik. I campur 1. Tadi I dah jadi 3. Tambah 1, maksudnya dia akan jadi 4. Okay. Maksudnya dia akan ulas sebanyak 10 kali lah. So, contohnya bila dah I sama dengan 9. Okay, dia akan tambah lagi jadi 10. I ni dia akan tambah 1 jadi 10. Ini dia akan check jika I itu 10 sama dengan 10. Okay, I itu sama dengan 10, maka masih lagi sama dia akan print. Tapi next adalah I itu tambah 1 dia jadi 11. Bila 11 ni lebih besar daripada 10, so dia akan exit gelong lah. So dia akan buat kita buat sini system line paste. So dia akan keluar gelong tu. Saya run kita run. Tengok kat bawah ni output dia. Okay, soalan. Sampai 10, dia dah habis. Keluar habis. Kita nak print I. Saya print I sebelum ni. So saya letak I and then plus. Ini kita buat titik. Kita nak tengok nombor maksudnya mula dengan 1 sampai 10, dan dia akan keluar gelong Looping tu gelong Okay, so 1, I tu 1 start dengan 1, di print soalan. Lepas tu dia akan check yang sini adakah I 1 ni lebih kecil daripada 10. Sekarang ni bila dia dah buat yang ni, dia akan tambah dulu dia tambah dulu, jadi I jadi 2. So dia check 2 lebih kecil daripada 10. 2 lebih kecil daripada 10, maka dia akan print lagi. Dan ditambah lagi 3. 3 lebih kecil daripada 10, dia print lagi. Sampailah last kali, dia dah dapat 11. Okay, bila dia check 11 tu lebih kecil daripada 10, so tidak betul lah. 11 sudah lebih besar daripada 10, maka dia keluar gelong. Dia takkan buat lah, dia takkan pusing lah dekat sini. Dia terus exit ke nombor 8 ni, dah print habis. So tu cara kita buat gelong Boleh? Ada nak tanya? Okay. So dalam kes ni dia kata nak baca 2 nombor. So kena ada 2 nombor, satu integer sebab A ni kita baca k.next integer. Kita baca satu nombor, kita simpan kepada A. A ni untuk first number dia nak kat sini. And then the second number, integer B sama dengan
pun baca daripada keyboard next integer. Okay, kemudian dia kata your program should add all the integer number between the start and ending. Maksudnya kena start dengan A. Okay, kita start dengan A. Kalau dia start A tu 10, maka 10 lah dia akan start dengan 10. Dan dia berakhir dengan 17. Okay, so sini maksudnya setiap kita buat satu, kita akan buat A. Sebab A ni input daripada user. User akan isi kat sini ya, 10. And then B, dia akan berakhir daripada B. So sini setiap kita buat 10, kita buat B lah. Kita tak tahu user akan isi berapa lah, 17 ke, 20 ke. Tapi dia kata sequence dia increment by 3. Okay, macam tadi 1, 2, 3, 4 ni dia increment by 1 kan. I tu ditambah 1, tambah 1 kan. Jadi 4, 5, 6 ni lah. Tapi dekat sini sequence tu must be incremented by 3. Maksudnya ini kita tambah 3 lah. I tu kena tambah 3. Bermula daripada A, katakan dia masuk A 10. Okay, dan B 17. So A 10 tu akan ditambah 3, tambah 3. Dia nak tanya ke? Sebab saya ni tak berapa dengar dia punya speaker ni. Okay, so apa yang dia nak buat kat sini? Ini saya buat dulu guys. Ini tak jawab lagi soalan. Dia kata dia sepatutnya dia akan kira add kan. Add on integer number. Ini kita tunjuk dulu. Gelong ni jadi macam mana. Okay. Kita tengok kat sini dia jadi 10. Start dengan 10. 13, 16. Lepas tu habis. Okay. 10, 13, 16 ni betul dah. Kita akan beri 10, 13, 16. Tapi last kali kita akan beri result dia. Hasil tambah. Jadi kat sini instead of kita ada soalan ni kena delete lah. Sebab soalan dia kena ada. Kita tengok sampel output dia 10, 13, 16. Okay. And then kita akan print result dia. So saya akan buat satu lagi variable. Katakan integer C ni. Okay. Integer C. So C ni saya akan print C. Okay, C itu adalah result dia. Okay, so C adalah result hasil tambah semua nombor I tersebut. Jadi maksudnya C sama dengan C start dengan kosong lah. Okay, C start kosong, kita akan tambah C dengan I. Setiap kali I itu berubah, mula-mula kita akan tambah kosong dengan 10. Betul, I itu dah jadi 13. So 10 akan tambah 13. I itu dah 13. And then hasil tambah 10, 13 tu 23. 23 tu C akan tambah dengan new value iaitu 16. And then dia akan dapatlah nilai letter C. Dan dia akan print C ni. Okay, 10, 13, 16, 39. So sama dengan outputnya 10, 13, 16, 39. Rasa dah betul dah ni, submit. Okay, congratulations, successful answer. Beres. Okay. Okay, you dah tengok ni, nanti cuba buat cuba buat sendiri. Saya nak tunjuk satu lagi soalan. Cuba buat sendiri, lepas tu saya leave it kepada you all lah untuk buat. And then kalau ada problem, just message saya lah. Sebab ni lab test kan, you all kena buat sendirilah. Write a program that will receive a number and a string. Then the number input will determine how many times all the string to be printed. The format of the output is start with countdown index. Countdown terbalik Cari yang senang sikit. Okay, yang ni dia kata write a program that will receive number, satu nombor, and then output the jumlah. Contohnya kita kata input yang pertama adalah 4. Okay, maksudnya dia akan baca sebanyak 4 nombor. 4 nombor and then dia outputkan jumlah bagi 4 nombor tersebut. Okay, so first input adalah nombor. Berapa nombor yang kita nak masukkan ni. Okay. So kita nak baca berapa nombor. So based on apa kita first input ni.
Okay, the first input will determine how many numbers to be entered. And then kita akan kira berapa yang ada ni. So dalam kes ni katakan kita nak masuk mula-mula 4. Maksudnya 4 nombor akan dimasukkan selepas tu. Iaitu 10, 20, 30 dan 40. So output dia adalah hasil tambah nombor yang dimasukkan ni. Okay, kita ambil sampel dulu. Copy paste. So kita kena ada yang pertama first input. First input saya buat integer x lah. Integer x tu akan menentukan berapa banyak nombor yang akan kita key in dan akan kita sum. Jadi maksudnya sini for integers I start sama dengan 1, I lebih kecil ataupun sama dengan x. Ni I sama dengan I plus 1. Okay, belum ya, syntax Maksudnya berapa kali kalau 10, kita buat 10 kan. Tapi sekarang ni kita tak tahu berapa user yang akan masukkan. Kalau dia masuk 4, kita kena buat 4. Tapi dalam kes ni kita tak tahu. Jadi kita baca je daripada keyboard. Apa user masukkan ke dalam variable x. Dan kita just letak kat sini. Dia akan berakhir sebanyak x. Okay. Cuma kat sini okay, kita akan baca lagi ya. Selepas ni kita akan baca lagi. Okay. Sebab dia kata kena baca. Lepas dapat first input, kita akan baca berapa kali nak kena baca tu. Maksudnya kita declare ketika sini okay. Next integer. Ni next integer. Next integer. Okay. So kita kena ada satu lagi jumlah, output dia jumlah. So saya buat satu lagi integer jumlah sama dengan kosong. Maksudnya jumlah sama dengan jumlah campur dengan A. Bila dah habis ni kita akan berikan jumlah tersebut. Okay, kalau saya run ni, kami dia akan masukkan 4, lepas tu 10, 20, 30, 40. So dia dapat 100. So samalah ni. Input dia macam ni. So input ni kita boleh ubah. Contoh saya buat 5 nombor. Ini saya buat jumlah 24, 3, 400. Satu lagi nombor adalah 6. Okay, so ni 5 nombor. Okay, soal ni input ni. Kita run, so dia akan dapat last kali dicampur semua ni. 446 dicampur semua ni. Okay, kalau dah rasa betul, submit lah. Kalau rasa tak betul, boleh tak submit. Contohnya, kita buat salah. So, dia akan submit, dia akan beritahu tidak ada error tapi tidak memenuhi kriteria dia nak lah. Dia keluar result not accepted. So, ni contoh dia bagi input 3 ni, kita nak test, try lah macam ni. Test yang ni, patutnya dapat 500 tapi kita punya coding ni kalau kita guna yang 300 ni tak dapat 1100. Kita dapat 500. Patutnya jawapan dia 1100 lah. Macam tadi kan. Kita submit ni kata not accepted lah. Sepatutnya yang ni dia akan dapat 1100 tapi kita punya ni dapat 500. Tak betul sebab apa? Sini yang tak betul lah. Kalau betul dia akan submit dan dia kita tahu dah betul lah. Successful answer. Ini pun agak tricky sikit. Ini reverse. Okay, yang ni pun boleh buat question 7. Ini terbalik lah, terbalik. Balik biar dulu, yang reverse ni biar dulu.
Yang ni satu lagi saya tunjuk ini. Question 9 ya. Okay, write a program that will read an integer input. Dia akan baca satu integer input. Kemudian dia akan buat terus cipher. Katakan kita buat 5, maksudnya cipher 5. Dan dia kata 1 up to 50. Maksudnya cipher tu akan berhenti sampai dia dah sampai 50. Okay, kalau saya buat sini 50, maksudnya lepas 1 kali 50, 2 kali 50 dia tak buat dah. Dia akan berhenti. Okay, so sebelum tu saya tunjuk dulu syntax dalam Java ni. Syntax untuk looping kan, tadi kita dah belajar looping. Ini saya tunjuk satu lagi syntax, dia nama break ya, break. Okay, so saya buat for. Ini kalau yang saya susah nak faham, ingat je lah. Maksudnya I sama 1, I lebih kecil sama dengan 100. Maksudnya ini akan ulang sebanyak 100 kali. I lebih kecil dan sama dengan 100. I plus ni sama dengan I sama dengan I tambah 1. Ringkasan dia adalah I plus plus. Ni ingat je lah. Ni maksudnya dia akan ulang sebanyak 100 kali. System.out .bring line. Print I ya. Saya print I tu tengok dia akan print sampai 100 dah. Okey, 1, 2, 3 saya akan print sampai 100. Sampai 100 ya. Saya katakan bila sampai 50 kita nak berhenti dah, tak nak print. Walaupun gelung ni akan pergi sampai 100 kali kan, dia akan ulang nak 100 kali. Tapi bila dah I tu 50, kita buat sini if I sama dengan 50, kita nak dia berhenti. Nak dia keluar daripada gelung ni, tak nak print seterusnya. Jadi macam ni kita boleh buat, buka dia punya ni, bracket, and then tutup bracket, misalnya selepas if. Satu lagi ya, antara for ni, for dengan if ni, tak perlu ada semicolon. Tak perlu ada semicolon. Ni pun tidak perlu ada semicolon. Sebab apa? Sebab dah ada ini. Sebab dah ada bracket ni. Tak perlu semicolon. Sama juga macam ni. So macam ni pun tak perlu semicolon kan. Sebab dia dah ada panggil curly bracket untuk open body dia. So if pun sama. So if I sama dengan 50. Satu lagi di untuk I ni kita kena buat 2. Kena buat 2. 2 equal tu. Okay. Kalau 1 maksudnya kita assign value 1 ke dalam I. Kita bagi value 1 tu ke dalam I. Kalau kita nak check adakah I tu sama dengan 1, kita akan guna 2 simbol equal tu. Ini kita nak check. If I tu dah sama dengan 50, kita nak keluar gelung. So, cara nak keluar gelung adalah kita guna arahan break lah. Break contoh. Okay, so kalau tengok sekarang ni dia print sampai 100. Sekarang ni saya dah masuk kod ni. Jika dah 50, dia akan break. So, bila kita print, so dia akan print 1 sampai 50. Okey, nanti 50 kenapa dia tak print? Sebab dia dah break. So dia tak akan buat dah yang bawah ni. Walaupun I tu dah 50 kan. Tapi sebab dia break dah kat sini, dia akan terus keluar gelung ke sini lah. So dia akan terus keluar gelung. So ini adalah masih lagi dalam gelung. Jadi 50 tu dia tak print lah. Okey, kecuali kita letak di bawah contohnya. Print dulu 50 and then baru break. Okey, print dulu 50 and then jika I sama dengan 50 baru dia break, keluar gelung. Macam tadi kita letak ini di bawah daripada ni, maksudnya bila dah I50 dia break terus keluar gelung, maksudnya yang ni dia tak akan buat lah. Walaupun ada lagi arahan dekat sini, dalam ni banyak lagi arahan, dia tak akan buat. Masih dah jumpa break, dia terus keluar gelung. Okay, so kita ulang balik. Yang ni kita nak dia print dulu nombor 50 and then baru dia break, keluar gelung. Kita run, so dia akan dapat 50. Okay, itu fungsi break ya. So ini kuliah mungkin dia akan cover balik lah. So saya tunjuk secara ringkas je sebab nak buat soalan . So dia kata kena baca satu integer input.
Okey, kita buatlah satu integer input. Kita tekan integer A juga. K.next integer. Okey, dia kata ada yang program must output the multiplication table for the input up to multiplication result. Result itu dia kena ada result. Maksudnya sini ni ni sampai 50 result 50 ataupun ni you buatlah sampai 1000 pun boleh. Okay, saya buat 10,000. Belum tu akan buat sebanyak 10,000 tapi kita akan berhenti apabila dia ada kat sini multiplication result. Kita ada kat sini tempat satu lagi result. Okay, so kita buat sini. Dalam ni kita kira result sama dengan I kali nombor yang kita masukkan ni. Okay, nombor yang kita masukkan ni. Kalau 5, dia akan kali 5 lah. So, if result, jika result tu sudah melebihi 50 lah. Jika result tu sudah melebihi 50, dia akan break. Okay. Tapi sebelum tu kita pergi dululah result dia. System.out.print line. Cara yang nak print adalah I tu I campur kali 5 lah, maksudnya kali A lah. Campur lagi. Campur tu nak combine output dia. Okay, campur apa? Campur sama dengan ni sebab dia bukan variable, jadi kalau bukan variable kita guna double quote. Sama juga X ni bukan variable, ini adalah kali, kita nak tunjuk kali. Jadi kita guna double quote ni. Yang ni tak perlu double quote sebab dia adalah variable. Kita nak print variable tak perlu double quote. Sama dengan result, campur satu lagi result. Ni mesti ada semicolon. Okay, so kalau kita run ini, kita akan dapat okay, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5. Ni I yang sebelah kanan, sebelah kiri ni I ni adalah A yang kita baca tu daripada input. Ni result. So result ni sampai 50 dia akan berhenti. Ni sampai 55 ni, tak berhenti lagi. Okay. Sebab apa? Sebab kita print dulu baru kita check result kan. Jadi 55 tu termasuk dah. Lepas tu baru dia print and then dia check result. Jadi kalau kes ni, ini kita check dulu result. Jika 50 dah capai, kita tak print lah. Maksudnya dia tak akan buat yang bawah tu. Tanya ke tu? Okay, so kita run. So akan dapatlah dia sampai 50. So katakan kita ubah kat sini kepada sifir 2. Okay, run. Okay, 1 kali 2 sampailah 1 kali berapa 50. 1 kali 25 25 kali 2 dah 50, 26 kali 2 lebih daripada 50, maka dia akan break. So dia tak akan buat yang ni. So, kita submit. Kalau rasa dah betul ni submit je. Alright. So boleh buat soalan 1, 4 dan 9. Okay. Video ni lambat sikit untuk saya sediakan. So boleh try dulu. Okay, boleh try dulu. Kemudian kalau ada problem tak jalan ke apa, boleh message saya ataupun dekat tu pun boleh, dekat